Assalamualaikum dan hai, kita teruskan lagi dengan soalan trial Kelantan. Set kita jangan pecah. Soalan nombor 4. Darjah 4.1 menunjukkan pokok padi yang tumbuh dalam air bertakung. Namakan jenis respirasi sel yang berlaku pada struktur X. Struktur X kat sini, struktur X ni mendapat oksigen yang mencukupi. Manakala struktur Y di sini iaitu bahagian akar yang berada dalam keadaan air bertakung di mana oksigen tidak cukup. Maka soalan A1 ini jawapannya adalah respirasi aerob. Yang kat sini struktur X. Respirasi aerob ni kita pilih sebab dalam keadaan oksigen mencukupi, sel-sel dapat menjalankan respirasi aerob. Ini adalah persamaan bagi respirasi aerob. Tambahan sahaja untuk pengetahuan anda, untuk kaji anda. Glukosa campur oksigen akan menghasilkan karbon dioksida campur air campur tenaga. Tenaga yang dihasilkan adalah sebanyak 2898 kJ ataupun 38 ATP. Manakala kalaulah diubah suai soalan ini kepada apakah jenis respirasi sel yang berlaku pada struktur Y, dalam keadaan oksigen tidak cukup, fermentasi alkohol akan berlaku pada struktur Y. Persamaan bagi fermentasi alkohol ialah glukosa akan menghasilkan etanol campur karbon dioksida campur tenaga. Tenaga yang dihasilkan adalah sebanyak 210 kJ atau 2 ATP. Dapat diperhatikan bahawa pada persamaan fermentasi alkohol ni tiada oksigen di bahagian substrat ni. Sebab apa? Sebab oksigen tidak mencukupi. Soalan yang kedua, A2. Terangkan kepentingan proses tersebut. Untuk menghasilkan tenaga, untuk menjalankan pertumbuhan, atau untuk menjalankan mitosis, atau untuk menjalankan pembiakan. Boleh pilih salah satu daripada ini. Yang penting kena ada 2 point. B. Nyatakan 2 perbezaan proses yang berlaku pada struktur X dan Y berdasarkan aspek berikut. Aspek penguraian glukosa dan aspek jumlah tenaga yang dihasilkan. Proses pada struktur X tadi berlaku respirasi aerob, manakala Y berlaku fermentasi alkohol. Penguraian glukosa pada X adalah lengkap, manakala pada Y tidak lengkap. Jumlah tenaga yang dihasilkan ialah 2898 kJ atau boleh juga anda tulis jawapan dalam bentuk ATP. Berapa banyak ATP yang terhasil? Iaitu 38. Manakala untuk Y, tenaga yang terhasil adalah 210 kJ atau bersamaan dengan 2 ATP sahaja. C. Darjah 4.2 menunjukkan seorang suri rumah sedang menyediakan dough untuk membuat roti. Ini adalah bahan yang digunakan: gandum, air, gula, yeast, telur. Cadangkan cara yang boleh dilakukan untuk menghasilkan roti yang lebih gebu dan lembut melalui proses fermentasi. Apabila adanya penglibatan ataupun kewujudan yeast dalam proses ini, maka kita katakan proses yang berlaku adalah proses fermentasi alkohol. Apakah cara untuk menghasilkan roti yang lebih gebu dan lembut? Ada beberapa cara. Tengok peruntukan markah adalah 2 markah, maka awak kena bagi 2 point. Yang pertama, menambahkan jumlah yeast, maka lebih banyak enzim Z-mase dihasilkan. Yeast yang banyak tu, dalam yeast ada enzim. Enzim tu nama dia Z-mase. Jadi kalau kita gunakan lebih banyak yeast, maka lebih banyak enzim
enzimis dihasilkan. Andai kata awak tak ingat nama enzim tersebut, tak yakin, jangan buat-buat ingat lah. Dia kata menambahkan jumlah yeast, maka lebih banyak enzim protease dihasilkan. Dah salah. Jadi lebih selamat kalau awak tulis enzim sahaja. Yang kedua, menambahkan gula dalam adunan, maka lebih banyak gas karbon dioksida dihasilkan. Kena ingatlah gula tu glukosa. Yang ketiga, dough ditutup dengan kain lembap, maka pembiakan yeast menjadi lebih aktif. Yang keempat, merehatkan dough, maka proses fermentasi menjadi lebih lama. Lebih lama proses fermentasi, lebih banyak gas karbon dioksida dihasilkan. Lebih banyak gas karbon dioksida dihasilkan, maka roti yang terhasil tadi akan menjadi lebih kepu, lebih lembut. Jadi kembang lah maksudnya. Roti itu lagi kembang. Okay. Soalan nombor 5. Rajah 5.1 menunjukkan sebahagian sistem endokrin manusia. Ini kat bahagian otak. Okay, saya lukis balik. Ada 2 lobus di sini. Di depan ni ada 2 lobus. Okay, yang di depan ni adalah kelenjar pituitary anterior. Manakala kat belah belakang ni adalah kelenjar pituitary posterior. Manakala di bahagian atas ni adalah hypothalamus. Hypothalamus dengan kelenjar pituitary ni dia duduk berdekatan antara satu sama lain. Berdasarkan Rajah 5.1, namakan satu hormon yang dirembeskan oleh struktur S. Struktur S ialah kelenjar pituitary. Maka boleh jawablah, banyaklah hormon yang dirembeskan oleh struktur S. Yang famous ni ataupun yang common adalah ADH atau oxytocin. Boleh tulis salah satu sahaja, ADH. ADH adalah hormon antidiuresis. B. Terangkan bagaimana struktur S bertindak balas untuk mengawal atur tekanan osmosis darah seorang individu yang sedang bersauna pada suhu 50 darjah Celsius. 50 darjah Celsius ni adalah suhu yang tinggi, bersauna pula tu. Okay, apa lagi yang boleh awak bayangkan kan? Duduk dalam keadaan sauna, maka panas, kita akan menghasilkan atau mengeluarkan lebih banyak peluh. Macam mana nak terangkan dalam jawapan? Okey, bersauna menyebabkan individu berpeluh dengan lebih banyak. Maka tekanan osmosis meningkat melebihi julat normal. Okey, dah kehilangan air banyak daripada badan, maka tekanan osmosis meningkat. Kena ingat tu. Seterusnya, osmoreseptor di dalam hypothalamus dirangsang, S dirangsang, maka lebih banyak ADH dirembeskan. Dinding tubul berlingkar distal atau tubul pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah. Air kencing menjadi pekat dan sedikit. Seterusnya, tekanan osmosis menurun dan kembali kepada julat normal. Okey, di sini kita kalau berpeluh lebih banyak, maka maksudnya tubuh kita kekurangan air. Dalam keadaan kekurangan air, perlunya nefron di bahagian ginjal ni menyerap semula lebih banyak air untuk menggantikan air yang hilang itu. Sebab itulah ada kaitan banyak dengan kelenjar pituitary, S ni kelenjar pituitary. Lepas tu ADH dirembeskan lebih banyak. Lepas tu apa terjadi kalau ADH dirembeskan lebih banyak? Dinding tubul berlingkar distal atau tubul pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Maksudnya apa? Maksudnya lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah dan seterusnya. Boleh ke? Saya harap boleh. Kalau tak boleh, boleh tanya soalan di bahagian komen. C. Goiter ialah pembesaran abdomen kelenjar thyroid. Thyroid adalah kelenjar berbentuk rama-rama yang terletak pada dasar leher di bawah sedikit daripada halkum. Walaupun pada kebiasaannya goiter tidak menyakitkan, goiter yang besar boleh menyebabkan batuk dan menjadikan anda sukar untuk menelan atau bernafas.
Simptom termasuklah perpeluhan secara berlebihan dan kehilangan berat badan. Okey, yang ni di bahagian kita punya leher. Okey. Kalau untuk orang lelaki, bawah sikit daripada halkum akan ada kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid. Okey. Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan bagaimana keadaan tersebut boleh berlaku. Baik. Goiter berpunca daripada rangsangan berlebihan daripada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari menjadi terlalu aktif. Kelenjar thyroid dirangsang oleh kelenjar pituitari secara berlebihan, maka hormon thyroxina dihasilkan secara berlebihan. Individu ini dikatakan menghidap hyperthyroidism. Okey, apa kaitan antara kelenjar pituitari dan kelenjar thyroid ni? Dalam soalan cakap pasal kelenjar thyroid. Mai mana pula kelenjar pituitari ini? Okey, ini adalah pengetahuan asas dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari dikenali sebagai kelenjar utama sistem endokrin. Kalau dalam soalan objektif dia akan tanya, apakah kelenjar utama sistem endokrin? So jawapan anda adalah kelenjar pituitari. Okay, apa yang dimaksudkan dengan kelenjar utama ni? Kelenjar pituitari merembeskan sebilangan hormon. Hormon-hormon ini mengawal rembesan hormon daripada kelenjar endokrin yang lain. Okay, contoh. Saya bawa satu contoh yang berkaitan dengan soalan di atas. Kelenjar pituitary anterior merembeskan TSH. TSH ni apa? TSH adalah hormon perangsang thyroid. Okay, hormon perangsang thyroid, TSH ini akan merangsang kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid akan merembeskan thyroxina. Kalau dalam soalan tu, kalau kelenjar pituitari ni terlalu aktif, maka kelenjar thyroid akan dirangsang secara berlebihan. Jadi kalau berlebihan dirangsang, maka kelenjar thyroid akan merembeskan thyroxina secara berlebihan juga. Okay, soalan terakhir, nombor 4. 5. Encik Z sering mengalami keletihan dan dahaga yang keterlaluan terutama pada waktu malam. Beliau telah melakukan pemeriksaan kesihatan dan ujian darah yang diambilnya menunjukkan keputusan berikut. Okay, keputusan ujian darah Encik Z. Glukosa sama dengan 250 mg dalam 100 ml darah. Kalau aras gula normal hanyalah 75 hingga 110 mg dalam 100 ml darah. Jadi boleh nampak di sini bahawa aras glukosa dalam darah Encik Z adalah tinggi. 250 tinggi kan? Berbanding yang normal ni 75 hingga 110 mg sahaja. Okay, berdasarkan keputusan ujian darah, terangkan kesihatan Encik Z. Aras glukosa dalam darah Encik Z melebihi aras normal. Encik Z menghidap diabetes mellitus atau tak ingat diabetes mellitus tu? Awak boleh jawab Encik Z menghidap kencing manis. Okay, reject diabetes maksudnya awak jawab macam ni. Encik Z menghidap diabetes, titik. Tak boleh lah sebab diabetes terbahagi kepada dua sebenarnya, iaitu diabetes mellitus, kencing manis, ataupun diabetes insipidus. Okey, yang ni saya panggil kencing cair sebab untuk kes yang ni dia akan seseorang yang menghidap diabetes insipidus akan menghasilkan kuantiti air kencing yang banyak, terlalu banyak.